Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-6 fungsi trigonometri ini, dan dalam video kali ini kita akan melihat bahagian yang kedua, 6.2 nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Anda seperti biasa akan ditemani oleh rakan anda iaitu saudara Amir, ya. Okey Amir? Ya cikgu. Macam mana Meh? Okey, sihat Meh? Alhamdulillah cikgu. Cikgu sihat Alhamdulillah Meh. Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita yang seterusnya Meh. Baik cikgu. Okey, Meh, kita mulakan pembelajaran kita Meh dengan melihat slide yang pertama ni. Okey, di sini kita akan mempelajari cara untuk menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut menggunakan nisbah sudut rujukan dan tanda disukuan, ya. Okey, kita mulakan dengan aktiviti penerokaan di sini Meh. Okey, Amir tengok pada gambar rajah ini, ya. Ini adalah suatu paksi putaran, ya. Paksi putaran ini berada di sukuan yang kedua, okey. Dan dia telah membina sudut putarannya iaitu 150 darjah. Maka di sini kita boleh kiralah sudut rujukannya iaitu 30 darjah, ya. Okey, di sini ambil kalkulator dan ikut aktiviti cikgu di sini, ya. Okey, Amir tekan sin 150. Apa yang Amir dapat? Dapat tak 0.5? Dapat cikgu. Okey. Kalau Amir tekan sin 30? Dapat sama cikgu. Okey, bagus, ya. Okey, kemudian Amir tekan cos 150. Dapat tak macam mana yang cikgu tunjukkan ni? Dapat cikgu, dapat. Okey, cos 30 pula? Sama lah cikgu. Okey. Dia sama dari segi angka dia kan, Meh? Tapi nilai tak samalah sebab sini negatif, sini positif, ya. Okey, bagaimana pula dengan tangent, Meh? Amir tekan tangent 150. Dapat tak sama seperti yang cikgu tunjukkan? Sama cikgu. Okey, tangent 30 pula? Sama juga kan? Betul cikgu, sama. Okey. Macam yang cikgu kata tadilah, angka dia sama tapi nilai tak sama sebab sini negatif. Jadi daripada sini sebenarnya kita boleh buat satu kesimpulan awal. Cuba perhatikan. Kita tengok contoh cos kat sini. Kita dapati bahawa cos 150 darjah dia bersamaan dengan negatif cos 30 darjah. Betul tak kalau cikgu kata itu? Cikgu, sekali lagi cikgu, sekali lagi. Okey, sekali lagi Baik, cos 150 darjah dia bersamaan dengan negatif cos 30 darjah. Amir setuju? Betul cikgu, okey cikgu. Jadi nampak tak? Kita dah nampak gambaran awal kan, kan? Betul cikgu. Maksudnya kat sini antara sudut putaran dengan sudut rujukan ni cikgu, dia ada persamaan cikgu macam tu cikgu. Yang itulah yang kita nak buat rumusan nanti. Amir tengok baik, kita cuba buat satu lagi eksperimen di sini. Kita ambil satu sudut putaran ni, pada sudut putarannya ialah 230 darjah. Okey, maka di sini kita boleh kirakan sudut rujukannya iaitu 50 darjah. Okey, Amir tekan sin 230. Dapat sama tak? Sama cikgu. Okey, kemudian sin 50. Sama cikgu. Nampak? Dia punya angka dia sama kan, Cuma yang membezakan dia satu positif, satu negatif kan? Betul tak? Betul cikgu, betul. Okey, kita tengok cos kalau cos 230 kita dapat macam ni. Cos 50 kita dapat macam ni. Sama kan? Begitu juga tangent, Jadi sekarang ni Amir tengok di sini Okey, sin 230 darjah ini, okey, dia bersamaan dengan negatif kepada sin 50 darjah. Tapi sekarang ni kalau kita perhatikan negatif ni apa maksudnya Negatif ini sebenarnya dia merupakan tanda disukuan bagi sin. Kan sekarang dia berada di sukuan yang ketiga kan? Sin di sukuan ketiga kan negatif kan? Betul juga cikgu Nampak dah? Amir nampak dah. Okey, cuba tengok satu lagi cos. Cuba Amir terangkan pula apa yang Amir faham tentang cos ni. Yang Amir nampak di sini cikgu, cos sudut 230 darjah ni dia bersamaan dengan negatif cos 50 darjah cikgu. Okey, bagus negatif ni apa maksud dia Negatif ni cikgu, dia merupakan tanda disukuan yang ketiga bagi cos cikgu.
Sebabnya cikgu, seperti yang kita tahu, kos di sukuan ketiga ialah negatif cikgu, tanda dia. Okey, bagus pun Okey meh, daripada sini meh dapat kita buat satu kesimpulan ya. Kesimpulannya ialah yang pertama, sin sudut putaran dia sama dengan positif ataupun negatif sin sudut rujukan. Jadi positif atau negatif ini merujuk kepada tanda di sukuan dia. Betul tak? Betul cikgu, betul. Okey. Begitu juga untuk kos. Sama juga. Kos sudut putaran dia akan sama dengan sama ada positif ataupun negatif kos sudut rujukan. Bukan sekadar sin dan kos saja, tangent pun sama. Yang itu kita nampak tadi kan. Dan di sini positif negatif ini merujuk kepada apa tadi? Tanda di sukuan. Okey, maka dapatlah satu kesimpulan seperti ini. Macam mana? Boleh faham ya? Okey cikgu, okey. Boleh faham Okey, kita lihat beberapa contoh soalan di sini untuk aktiviti penerokaan lanjutan kita. Okey, di sini kita nak cari nilai cos 150 darjah. Okey, macam mana cara dia? Baik, kalau nak mudah ambil kalkulator je lah kan. Tekan cos 150 darjah, dapatlah nilai kan. Itu tujuan nak dapatkan nilai dia. Begitu mudah lah kalau guna kalkulator, betul tak betul cikgu. Apa yang nak susah-susah cikgu kan? Okey, tapi sekarang ni kita nak macam ni. Nak dapatkan nilai cos 150 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Baik, macam mana cara dia? Tengok ni cos 150 darjah kan. 150 darjah ini adalah sudut putaran. Kalau bincang macam ni dia susah nak faham Dia mesti ada perwakilan grafik kita buat dia punya perwakilan grafik ni di mana 150 darjah menunjukkan paksi putaran itu akan berada di sukuan yang kedua. Sudutnya ialah 150 darjah. Okey, maka di sini kita tahulah sudut rujukannya ialah 30 darjah. Kemudian berdasarkan kepada apa yang kita dah belajar tadi, di mana cos sudut putaran ini dia akan sama dengan negatif cos sudut rujukan 30 darjah ni. Macam mana boleh dapat negatif depan ni? Negatif ni cikgu menunjukkan tanda di sukuan yang kedua bagi kos cikgu. Kita tahu cikgu bahawa di sukuan kedua tanda bagi kos ialah negatif cikgu. Okey, bagus. Faham dah baik. Jadi di sini kita teruskan cos 30 tu kita dapatkan daripada segitiga khas ini. Yang kita belajar itu Okey, jadi dapatlah kita tuliskan jawapannya iaitu negatif sek 3/2. Macam mana? Boleh Boleh juga boleh. Okey, soalan B. Sin negatif 315 darjah. Boleh terangkan tak? Cuba cikgu Okey, teruskan sudut negatif 315 darjah ni cikgu, kita gunakan perwakilan grafik di sini dan arah paksi putarannya ialah arah jam kan cikgu kan, sebab dia negatif. Betul betul. Okey, jadi cikgu di sinilah gambaran dia. Jadi sudut ini ialah negatif 315. Jadi cikgu paksi putaran ini berada di sukuan yang pertama. Kemudian cikgu kita boleh tentukan di sini sudut rujukannya iaitu 45 darjah cikgu. Seterusnya cikgu, untuk dapatkan nilai sinus negatif 315 ini, oleh kerana kita tahu bahawa di sukuan yang pertama ini sinus bertanda positif cikgu. Oleh itu dia akan sama dengan positif sinus 45 darjah, iaitu sudut rujukan ni. Betul cikgu Betul. Tepat sekali penerangan kamu tu. Bagus. Harap-harap kawan-kawan Amir faham lah apa yang Amir terangkan tu Okey cikgu, okey. Baik. Lepas tu okey, lepas tu cikgu kita gunakan segitiga khas ini untuk dapatkan sin 45 cikgu. Jadi jawapannya cikgu kita dapat 1/2 lah. Maka ni lah cikgu jawapan dia. Okey, bagus. Macam mana boleh Okey cikgu, tak susah sangat cikgu. Kamu ni asyik tak susah je buat orang lain jealous dia dengar Okey kita teruskan dengan aktiviti penerokaan di sini kita tengok soalan yang ketiga soalan C Okey, sekarang kita nak cari nilai second negatif 13/6 pi. Okey, cikgu nak tanya Amir rasa-rasa lah di sini ni darjah ke radian Amir rasa radian ni cikgu.
Kenapa Amir kata macam tu? Sebab tak ada simbol darjah ni pun cikgu. Betul-betul. Bagus. Tambah pula ada pi kat sini kan Amir kan? Lagilah dia radian. Betul cikgu, betul. Okey. Sekarang ni bila kita nak cari nilai nisbah ni, bila melibatkan radian kan, selalunya akan menimbulkan kesulitan sikit lah. Cikgu sarankan di sini, kita tukar ke unit darjah dulu. Kalau kita tukar, kita akan dapat nanti negatif 390 darjah. Okey, persoalannya sekarang, ialah macam mana, cara kita nak tukar radian kepada darjah ni, Amir tahu tak? Dulu Amir tahu cikgu. Amir dah tak ingat dah cikgu. Alah, macam ni je, mudah je, kita ambil 13 per 6 pi tu, kan? Pi tu, kita ganti dengan 180. Sebab pi radian kan bersamaan dengan 180 darjah, kan? Darab je lah. Dapatlah 390. Betul cikgu, betul. Baru Amir teringat. Alah, kamu ni, ya je, Okey, kita teruskan di sini, kita nak cari second negatif 390. Second apa dia, Amir ada? Second ni salingan kepada kos kan cikgu kan? Ui, Amir nampak ragu-ragu lagi, kena hafal cepat-cepat, Okey cikgu. Benda ni baru lagi lah cikgu. Amir tak berapa biasa lagi. Yelah, tak apalah tu, tapi Amir cepat-cepatlah hafal, Okey. Jadi, kita akan tulis 1 per cos negatif 390. Okey, sekarang Amir terangkan macam mana nak cari cos negatif 390 ni. Sudut putaran dia negatif 390 cikgu. Ini menunjukkan putarannya melebihi satu putaran cikgu. Okey, bagus. Satu lagi cikgu, arah putaran paksi putaran ni adalah mengikut jam sebab dia negatif. Okey, bagus. Okey cikgu, di sini paksi putarannya berada di sukuan yang keempat. Okey cikgu, di sini kita tuliskan sudut putarannya negatif 390 dan di sini sudut rujukannya cikgu ialah 30 darjah. Kemudian cikgu, kita tahu bahawa kos di sukuan yang keempat dia bertanda positif cikgu. Jadi maknanya dia akan sama dengan positif cos 30 darjah cikgu. Okey, bagus. Okey, teruskan, Cos 30 ni cikgu kita dapatkan daripada segitiga khas ni cikgu. Maka jawapannya ialah 1 per sek 3 per 2. Kemudian cikgu kita ringkaskan. Akhirnya inilah cikgu jawapan dia. Okey, bagus. Macam mana, boleh, Boleh cikgu, boleh. Okey, Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh soalan, Di sini contoh soalan yang pertama, Dengan menggunakan nisbah trigonometri sudut-sudut khas, cari tangent 210 darjah tolak kotangen negatif 240 darjah. Okey, di sini kita cari nilai setiap satu nisbah ini, iaitu yang pertama kita cari dulu tangent 210 darjah, Okey. Bagaimana cara dia? Kita gunakan perwakilan grafik di sini, mudah untuk kita fikir, di mana sudut 210 darjah itu meletakkan paksi putaran itu berada di sukuan yang ketiga, Okey. Di sukuan yang ketiga, okey, di sini sudut rujukannya ialah 30 darjah. Okey, di sukuan ketiga kita tahu tangent bernilai positif. Okey, jadi tangent bertanda positif di sukuan yang ketiga, maka di sini positif tangent 30 darjah, Okey, kemudian kita gunakan segitiga khas ini untuk dapatkan nilai bagi tangent 30, iaitu 1 per sek 3. Boleh, Okey cikgu, boleh. Okey, seterusnya kita cari kotangen negatif 240 darjah. Okey, Amir terangkan, Boleh cikgu. Kotangen cikgu, dia merupakan salingan kepada tangent. Oleh itu cikgu, kita tulis sebagai 1 per tangent negatif 240. Kemudian cikgu, kita tentukan kedudukan sudut negatif 240 tu. Kita gunakan perwakilan grafik di sini cikgu. Jadi kita dapati paksi putaran ini berada di sukuan yang kedua. Kemudian cikgu, di sini kita boleh tentukan sudut rujukannya cikgu, iaitu 60 darjah. Dan kita tahu cikgu, di sukuan yang kedua tangent bertanda negatif.
Jadi maknanya di sini cikgu, tangent negatif 240 darjah dia bersamaan dengan negatif tangent 60 darjah. Negatif itu merupakan tanda disukuan yang kedua bagi tangent itu. Okey, kemudian cikgu kita gunakan segitiga khas ini untuk kita dapatkan nilai tangent 60 darjah. Jadi cikgu, akhirnya kita dapatlah nilai cotangent negatif 240 darjah bersamaan dengan 1 per negatif set 3. Okey cikgu? Okey Meh, bagus. Meh faham dah Okey Meh, seterusnya Meh, kita dapatkanlah nilai yang dikehendaki tu gantikan nilai tangent 210 dan juga nilai cotangent negatif 240 tu kan. Okey, kita ringkaskan dan akhirnya dapatlah inilah dia jawapannya. Okey, mari kita tengok contoh soalan yang kedua. Diberi tangent theta sama dengan 3t bagi theta yang terletak antara 0 hingga 90. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan t. Yang pertama cos theta, yang kedua ialah secant 90 darjah tolak theta. Okey. Jadi di sini masalah seperti ini kita jangan terus jawab tapi apa yang patut kita buat ialah kita analisis dulu maklumat yang diberikan di situ. Okey, di sini perkara penting nampak tak? Dinyatakan bahawa theta ini 0 hingga 90. Di sini memberitahu kita bahawa sudut theta ini berada di sukuan yang pertama. Kan? Okey juga, betul juga. Okey, jadi maknanya paksi putaran berada di sukuan yang pertama dan daripada sini kita tahu sudutnya di sinilah theta dan kita boleh binakan sebuah segitiga bersudut tegak di sini. Okey. Kemudian dengan maklumat tangent theta sama dengan 3t ni, okey, maka kita boleh nyatakan bahawa setentang kepada theta ini ialah 3t. Dan 3t itu sendiri kita tahu bermaksud 3t per 1 oleh itu sebelahannya di sini adalah 1. Sebab tangent kan setentang per sebelahan. Boleh Boleh cikgu. Amir tahu tak macam mana dapat 1 ni? Tahu cikgu dah terangkan tadi. Dia 3t itu maksudnya 3t per 1 cikgu. Okey, faham pun baik, maka daripada sini kita boleh gunakan teorem Pythagoras untuk kita dapatkan hipotenusnya. Ni. Jadi hipotenus ni yang kita dapat ni sebenarnya kita menggunakan teorem Pythagoras lah. 3t kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2 kemudian punca kuasa 2. Boleh main tu? Okey cikgu, boleh. Okey. Maka daripada sini barulah kita boleh dapat nilai cos theta tu jadi cos theta berdasarkan kepada perwakilan grafik ni, maka kita tahulah cos theta ialah sebelahan per hipotenus. Maka inilah jawapan dia. Boleh? Okey cikgu, okey. Tak susah lah cikgu dah. Yalah, tapi yang penting ni lah kita kena buat analisis dulu ataupun tafsiran kepada maklumat yang diberikan tu. Yang mudahnya Amir kena buat lah perwakilan grafik ni Kalau tak buat ni agak susah sikit. Betul juga cikgu Okey Mas, terusnya soalan B. Secant 90 darjah tolak theta Okey, secant kita tahu ia merupakan salingan kepada cos. Jadi kita tulis 1 per cos 90 darjah tolak theta Okey. Okey Mas, seterusnya untuk dapatkan nilai cos 90 darjah tolak theta tu, di sini kita perlukan rumus sudut pelengkap Okey, kita keluarkan balik rumus yang pernah kita pelajari iaitu, dan kita lihat di sini yang pertama ni cos 90 darjah tolak theta dia bersamaan dengan sin theta. Jadi maksudnya kita gantikanlah dengan sin theta. Boleh kan? Okey juga, okey. Okey, kemudian sin theta kita tengoklah daripada segitiga ni sin setentang per hipotenus Okey, kemudian ringkaskan maka inilah jawapan kita. Boleh? Okey cikgu, okey. Tapi nak kena ingatlah cikgu rumus sudut pelengkap ni kan. Macam itulah memang kena ingat. Okey, baik, kita teruskan dengan melihat contoh soalan yang ketiga di sini diberikan sinus theta bersamaan dengan negatif pi di mana sudut theta ni diberikan antara 180 darjah hingga 270 darjah. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan pi. Yang pertama cos theta dan yang kedua cotangent theta
Okey meh, seperti mana juga tadi meh, sebelum kita memulakan penyelesaian ini, okey, kita mesti analisis dulu masalah yang diberikan ini menggunakan perwakilan grafik di sini Okey, di sini yang pentingnya sudut theta yang diberikan ialah antara 180 darjah hingga 270 darjah. Ini menunjukkan sudut theta itu berada di sukuan mana meh? Ini sukan yang ketiga cikgu. Okey, bagus di sinilah sudut theta tu Baik, di sini kita akan binakan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, jadi diberikan maklumat sin theta negatif P, maksudnya negatif P itu adalah negatif P per 1 oleh itu kita tahu sin theta ialah setentang per hipotenus, maka setentangnya ialah negatif P dan hipotenusnya adalah 1. Maka dengan ini dapatlah kita tentukan sebelahannya menggunakan teorem Pythagoras. Mari tengok di sini Okey, menggunakan teorem Pythagoras, 1 kuasa 2 tolak dengan negatif P kuasa 2, kemudian punca kuasa 2 kan. Cikgu, kenapa cikgu letakkan negatif kat sini? Okey, bagus soalan tu Okey, negatif ini menunjukkan position ataupun kedudukan oleh kerana sebelahan ini berada di kedudukan negatif X di sini kan. Itu sebab kita letakkan negatif di hadapan sini. Boleh Okey cikgu, okey. Baik. Baik, daripada sini dapatlah yang pertama cos theta. Cos apa dia? Sebelahan per hipotenus. Maka akhirnya kita ringkaskan. Inilah jawapannya. Boleh Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, soalan B. Amir pula cuba jawab. Soalan B ni kotangen theta cikgu. Kotangen ialah salingan kepada tangen. Jadi kita tulis 1 per tangen theta lah cikgu. Okey, bagus. Kemudian Seterusnya cikgu, tangen theta kita dapatkan daripada sini cikgu. Tangen theta ialah setentang persebelahan. Jadi kita tulis seperti yang ditunjukkan ni. Kemudian cikgu, ringkaskan cikgu, akhirnya kita dapatlah inilah jawapannya. Okey, mudah Mudah cikgu sebab saya cuma tekan keyboard ni je. Pandai kamu Kalau kamu cikgu minta tulis sendiri, kamu boleh jawab tak? Tu belum tentu je. Sudahlah pandai kamu Okey lah Amir nak tanya apa tak? Tak lah cikgu. Saya rasa saya faham cikgu. Okey, bagus Okey kalau macam tu kita berhenti di sini untuk siri video kali ini nanti kita akan belajar lagi dalam perbincangan lanjutan untuk bab 6 fungsi trigonometri ini ada panjang lagi perbincangan dia. Okey kita jumpa lagi Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.